Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Sakri, nombor metrik 251488. Di sini saya akan membentangkan tentang model ekonomi dan pembangunan, iaitu model ROSTO, kod subjek GMGF 2014. Okey, kita akan teruskan kepada pengenalan. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi ialah proses di mana sebuah negara sedang diperbaiki dalam sektor ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyatnya. Model pertumbuhan ekonomi ini lebih tertumpu kepada proses pertumbuhan keluaran di sesebuah negara dan menjadi ukuran kepada tahap pertumbuhan ekonomi negara. Seterusnya, pada tahun 1950 ke 1960-an, timbul aliran pemikiran pembangunan yang menumpukan perhatian kepada konsep tahap pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga menumpukan pembangunan ekonomi sebagai teras untuk membolehkan negara dunia ketiga meneruskan perjalanan pertumbuhan yang dilalui oleh negara maju seperti kuantiti dan gabungan antara tabungan. Seterusnya adalah biodata model ROSTO. Beliau dikenali dengan Walt Whitman. ROSTO adalah merupakan seorang ahli ekonomi dan politik. Beliau dilahirkan pada 7 Oktober 1916 di Manhattan, New York City dan berasal daripada pendatang Yahudi Rusia. Beliau merupakan seorang profesor sejarah ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dari 1950 hingga 1961. Beliau juga menerbitkan sebuah buku pada tahun 1960 yang berjudul The Stage of Economic Growth. Teori yang dimukakan oleh ROSTO dianggap sebagai teori yang ada kaitan dengan keadaan yang berlaku di negara dunia ketiga. Seterusnya, ROSTO juga memberikan penekanan pada keberkesanan konsep moden perdagangan bebas. Okey, antara teori yang diperkenalkan ROSTO adalah pertama, tahap masyarakat tradisional; kedua, tahap prasyarat untuk lepas landas; ketiga, tahap pelancaran atau lepas landas; keempat, tahap kematangan ekonomi; dan kelima adalah tahap penggunaan tinggi. Okay. Pada tahap masyarakat tradisional, boleh kita ketahui dengan kegiatan ekonomi adalah terhad di mana tertumpu di bidang pertanian tradisional yang berdaya pengeluaran rendah. Kaedah pengeluaran yang digunakan adalah secara tradisional, tidak ada teknologi yang tinggi dan tidak wujud daya cipta. Seterusnya, daya pemikiran masyarakat pada tahap ini tidak rasional kerana adat resam lebih mempengaruhi corak kehidupan mereka. Selain itu, fungsi institusi sosial adalah lebih kuat dibandingkan dengan institusi ekonomi. Manakala wujud kelas dalam masyarakat dan agihan pendapatan adalah tidak seimbang. Seterusnya adalah prasyarat untuk lepas landas. Teori ini berlaku peralihan masa supaya masyarakat bersedia untuk mencapai pembangunan yang berterusan dan munculnya golongan pengusaha untuk menjadi penggerak ekonomi yang penting dan sanggup menerima risiko. Seterusnya, berlaku perubahan struktur ekonomi semasa negara mula membangunkan sektor industri. Kenaikan dalam pelaburan berlaku ekoran dari perkembangan sektor pertanian, berlambungan dan pembaikan dalam infrastruktur. Berlaku perubahan sosial termasuk kemunculan pemimpin baru untuk menggantikan tuan tanah. Akhir sekali adalah berlaku perubahan politik ekoran dari perkembangan dalam semangat nasionalisme dan kesan demonstrasi dari luar. Seterusnya adalah tahap pelancaran atau lepas landas. Tahap ini merupakan proses penting untuk menuju ke arah pembangunan yang berterusan.
dan berlaku peningkatan dalam pelaburan pendapatan per kapita. Seterusnya, peranan tabungan dalam negeri sebagai sumber modal utama adalah penting pada tahap ini. Seterusnya, sektor yang menjadi penggerak kepada ekonomi ialah sektor pertumbuhan utama yang dibantu oleh sektor pertumbuhan tambahan dan sektor pertumbuhan terpengaruh. Okey, masa tahap lepas landas adalah singkat, iaitu lebih kurang 20 tahun, dan negara barat kebanyakan mencapai tahap ini pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seterusnya adalah tahap kematangan ekonomi. Pada tahap ini, masyarakat telah mencapai tingkat teknologi yang tinggi dalam pelbagai aktiviti ekonomi. Dan juga sektor utama yang berkembang pada tahap lepas landas sudah mula berkembang dan semakin kukuh. Seterusnya, jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor industri semakin meningkat dan peranan usahawan semakin penting dalam tahap kematangan ekonomi ini. Seterusnya adalah tahap penggunaan tinggi. Pada tahap ini, masyarakat telah mengubah fokus masalah daripada masalah di bidang keluaran kepada masalah di bidang penggunaan dan kesejahteraan. Seterusnya, masyarakat mula mementingkan penggunaan barang-barang mewah dan masa rehat. Antara faktor-faktor pengeluaran yang ada di dalam negara digunakan untuk meningkatkan pengaruh di luar negara melalui perdagangan antarabangsa. Sebagian besar pendapatan masyarakat digunakan untuk membeli barang-barang keperluan mewah di samping keperluan untuk makanan dan pakaian. Seterusnya adalah kritikan terhadap model roster ini. Pertama, model ini tidak menekankan perbezaan antara sektor dalam masyarakat kapitalis dan komunis. Seterusnya, cuba menyesuaikan kemajuan ekonomi ke dalam sistem linear dan menganggap negara besar dengan populasi yang besar dengan sumber-sumber jadi tersedia pada masa yang tepat dalam sejarahnya. Dalam teori model roster ini diklasifikasikan sebagai top-down atau teori yang menekankan kesan modernisasi dari industri bandar dan pengaruh barat untuk membangunkan sebuah negara secara keseluruhan. Manakala roster juga menganggap bahawa semua negara memiliki peluang yang sama untuk berkembang tanpa memperhatikan ukuran populasi, sumber daya alam atau lokasi. Akhir sekali adalah rumusan. Model ini pada peringkat pertumbuhan roster adalah model peringkat pertumbuhan roster adalah salah satu teori pembangunan yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Roster juga sangat anti-komunis dan berhaluan kanan, di mana beliau mencontohi teorinya mengikut negara-negara kapitalis barat yang telah mengalami revolusi. Akhir sekali, model roster telah menggambarkan keinginan bukan sahaja untuk membantu negara berpendapatan rendah dalam proses pembangunan, tetapi juga untuk menegaskan pengaruh kuasa barat. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.